Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada Al-Arba'un At-Tatwiriyah ataupun 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada malam ni ialah pada hadis yang ketiga di bawah tajuk Ghairah kepada ilmu, muka surat yang ke-52. Jadi kita tengok hadis yang diletakkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan فآتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Maksud dia muka surat yang ke-53. Nabi sebut, perawi sebut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan daku untuk menjaga zakat pada bulan Ramadan. Lalu seseorang telah datang kepadaku dan terus ia mencedok beberapa bahagian makanan hasil zakat. Aku pun berkata kepadanya, aku akan bawa kamu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah menceritakan hadis ini. Orang yang mengambil makanan itu sempat berpesan kepada Abu Hurairah, apabila kamu memasuki ruang tidur kamu, bacalah ayat Al-Kursi. Nescaya sudah tentu malaikat Allah Azza wa Jal sentiasa menjaga kamu dan kamu tidak didekati syaitan sehingga waktu subuh tiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dikatakan lelaki ini benar sekalipun dia penipu. Demikian lelaki itu adalah syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Fadailul Quran, dalam Sahih Bukhari, yang cerita tentang fadilat surah Baqarah. Dalam surah Baqarah tu ada ayat nama dia ayat kursi. Ayat kursi ni besar sehingga menjadi bacaan yang kerap kita baca dalam kehidupan kita seharian. Sebab tu kalau kita tengok di setiap selepas salat fardu, kita kena baca ayat kursi ni. Dia jadi wirid yang duduk selepas daripada selesai salat. Kita bangkit pagi, zikir pagi pun ada, bacaan ayat kursi. Zikir petang pun ada, bacaan ayat kursi. Nak tidur nanti pun ada, bacaan ayat kursi. Maknanya minimum kita baca ayat kursi dalam hidup seharian ni, sehari kita baca 8 kali.
Bahkan ada hadis yang Nabi sebut tentang kelebihan orang yang baca ayat kursi selepas daripada selesai salat fardu ni, tidak ada yang menghalanginya melainkan kematian untuk dia masuk syurga. Maknanya setiap selesai salat, kita selesai salat subuh, kita baca ayat kursi. Ayat kursi untuk zikir selepas salat subuh. Lepas pada tu zikir pagi, baca pula kali yang kedua. Maknanya daripada subuh nak pergi ke zuhur tu, kalau tidak ada menimpa kepada kita apa-apa yang menyebabkan kematian, maka kita baca lagi pada zuhur. Cuma nak kata Nabi sebut siapa yang baca, dia mati, dia akan masuk syurga dengan izin Tuhan. Sudah pastilah dia tu mesti bersih daripada masalah hak sesama manusia, kurang dosanya, dapat keampunan, baru dia dapat. Cuma nak katanya orang yang boleh melazimi ni ialah orang yang memang ada jati diri itu dalam hidup dia. Dia kurangkan masalah dia dengan orang, dan dia kurangkan juga masalah dia, dosa dia dengan Allah Azza wa Jalla. Cuma nak katanya hadis yang kita baca ni ialah hadis tentang salah satu daripada fadilat ayat kursi, berbanding ataupun terdapat lagi di sana hadis-hadis yang lain. Ini salah satu baru. Ada lagi hadis lain. Okey. Kita tengok huraian dia muka surat 54. Orang-orang berjaya berterusan belajar setiap sesuatu di bawah kemampuan mereka. Kegairahan mereka terhadap ilmu tiada sempadannya. Itu juga poin penting. Orang yang berjaya ni ialah orang yang tak jemu untuk belajar. Dan pembelajaran dalam hidup ni dia banyak jenis. Pembelajaran yang kena bawa buku, kena catat. Pembelajaran yang jenis pandangan kita pada sesuatu benda, ataupun Arab panggil ilmu manzar. Tengok satu benda, kita belajar sesuatu. Pembelajaran daripada pengalaman dan rencam hidup adalah sebaik-baik guru. Boleh sahaja seseorang itu belajar daripada pengalaman anak kecil, atau daripada rakan, atau musuhnya. Dia juga boleh sahaja belajar daripada haiwan, sebagaimana yang Allah Ta'ala bawakan kita kisah bagaimana dia telah menghantar seekor burung gagak untuk mengajar anak Nabi Adam AS. Bukan mengajar Nabi Adam, mengajar anak Nabi Adam. Dia tertinggal tu. Sebab surah Al-Ma'idah ayat 81 ni ialah cerita selepas daripada berlakunya pembunuhan dua orang adik-beradik, anak pada Nabi Adam. Dia tak tahu nak buat apa dengan jenazah saudara dia yang dia telah bunuh ni, sehinggalah Allah Ta'ala sebut pada ayat 81 yang ada dalam buku kita ni, فَبَعَثَ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِهِ. Kemudian Allah Ta'ala hantarkan seekor burung gagak, menyuruhnya menggali dengan paruh dan kakinya di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya iaitu Habil. Itu ikut riwayat Israiliyat lah. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Lalu Qabil berkata, aduhai celakanya aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini supaya aku dapat menguburkan mayat saudaraku. Fa asbaha minan nadimin. Kerana itu dia tergolong dalam kalangan orang yang menyesal. Dalam ayat 81 surah ayat 31 surah Al-Maidah ni, Allah Ta'ala hantar burung untuk dia belajar something. Macam mana dia nak uruskan jenazah saudara dia ni. Pengurusan jenazah secara komplit ianya ditunjukkan oleh malaikat ketika mana Nabi Adam meninggal dunia. Nak tanam mayat ni, tanam tanpa kafan, tanpa apa, ke ayat ni. Dia ada satu lagi hadis dekat-dekat dengan akhir hayat Nabi Adam. Dia panggil semua anak dia, dia pun kata wallahi inni mushtahiyun. Sesungguhnya demi Allah aku sangat teringin satu buah ni, waktu dulu duduk dalam syurga teringat pada buah ni. Maka dia suruh anak dia cari. Bila mana anak dia cari, dalam perjalanan anak dia cari buah tu, perasan ada beberapa orang manusia yang dia orang tak tahu pada mana, tapi sebenarnya mereka itu ialah para malaikat
yang bawa dengan dia orang ni cangkul, bawa dengan dia orang ni kain kapan. Malaikat yang menyerupai manusia tu. Sehinggalah anak Nabi Adam ni tanya, kamu orang ni bawa apa? Dia kata, kamu semua balik kepada ayah kamu. Ajal ayah kamu dah dekat. Saya ringkaskan hadis tu. Akhirnya Nabi Adam pun meninggal dunia. Nabi Adam pun tahu dua orang tu ialah malaikat. Dan akhirnya pengkebumian jenazah Nabi Adam ditunjukkan oleh dua orang malaikat itu, yang bawa dengan cangkul, dengan skop tanah apa semua. Hadis ni telah merungkai persoalan sebahagian orang. Manusia ni zaman-zaman dulu ni, dia orang ni reti ataupun tidak buat alat-alat yang bantu kehidupan seharian? Reti ke buat pisau? Reti ke buat kapak? Hadis tu jadi petunjuk. Hadis tu menunjukkan malaikat tu bawa skop tanah tu yang kita guna untuk gali kubur semua tu, dah ada zaman tu. Walaupun pandangan ahli sejarah, orang yang kaji tapak arkeologi, dia kata manusia start pandai ni pada zaman sekian. Tak apalah, tu dah jadi silibus sekolah dah pun. Kita lawan pun tak menang. Tapi nak sebutnya, kalau dia orang tu tahu itu adalah hadis, inilah jawapan dia. Maknanya manusia yang awal-awal dulu, dia orang tidaklah terlalu tandus dan tak reti nak buat apa pun. Okay. Cuma balik semula kepada ayat ni, dia belajar something daripada burung gagak tu. Dia macam ni tuan-tuan. Hidup atas dunia ni, belajar melalui kaedah ada catatan. Itu pembelajaran yang utama. Yang mana Nabi sebut, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tak belajar tak dapat ilmu. Tapi dia bukan satu-satunya medium untuk dapat ilmu. Masih lagi ada medium lain, instrumen lain untuk dapat ilmu. Antaranya ialah telinga dan mata yang mendengar dan memerhati. Macam saya sebut tadi lah, ilmu manzar. Sebab itulah di sekolah, di pusat pengajian, kita diajar dulu baru diuji. Maka kita belajar sesuatu. Waktu kita exam, kita belajar sesuatu. Kalau kita belajar betul-betul, waktu belajar, waktu penggal sekolah ke, waktu semester universiti ke, kita belajar betul-betul, waktu exam, kita dapatlah jawab. Itu pembelajaran juga. Tapi pembelajaran dalam kehidupan ni, kalau kita tengok, Allah Ta'ala bila mana dia nak ajar pada kita sesuatu, dia uji dulu baru kita belajar something. Itu realiti kehidupan. Realiti kehidupan diuji dulu baru belajar. Realiti persekolahan ataupun pengajian, belajar dulu baru diuji. Sebab tu dia santai sikit. Jadi dalam hidup ni kita akan tengok bagaimana Tuhan nak ajar kita sesuatu, dia berikan kita keadaan yang sangat berat. Kita kena tu baru kita faham liku dia, cara dia macam mana. Daripada ujian baru belajar. Jadi persiapkan diri, sediakan diri untuk belajar daripada semua medium pembelajaran ini. Cuma dia nak kata orang yang berjaya, dia tak akan bosan belajar. Dalam erti kata lain, orang yang gagal memang orang yang bosan ataupun malas belajar. Itu yang nak disampaikan oleh penulis. Okay. Muka surat 55. Pada zaman perkembangan maklumat, ilmu telah menjadi sebahagian daripada elemen penting bagi mencapai kejayaan. Justru zaman ini telah membawa kepada perincian ilmu yang terlalu banyak. Kepakaran dalam sesuatu ilmu membuka jalan buat manusia untuk mencapai kejayaan. Pada masa yang sama, munculnya yang dikenali sebagai integrasi antara ilmu. Ia menjadikan ilmu untuk masuk ke dalam perincian kehidupan insani. Pemilihan kemahiran sesuatu ilmu adalah berdasarkan kecenderungan manusia dan kecondongannya tanpa pengaruh luar yang membuka laluan kejayaan buatnya. Ia juga menyebabkan seseorang itu belajar setiap perkara dalam hidup ini dengan penuh ketekunan. Panjang-panjang tu nak cerita apa? Panjang-panjang ni nak cerita ialah semakin moden zaman, semakin manusia ni berkembang, teknik pembelajaran akan makin banyak cabangnya. Dulu kalau kita tengok, sebelum berlakunya COVID-19 ni, pembelajaran online learning ni satu benda yang orang pelekeh. Orang rasa macam impak dia tak kuat. Tapi bila mana kita diuji dengan keadaan tak boleh keluar pergi mana-mana tu, kita belajar something. Kita belajar something, iaitu
boleh juga belajar walaupun daripada jarak yang jauh. Tuhan buka teknologi ni nak suruh kita lebih banyak peluang untuk dapat ilmu, lebih banyak benda kita boleh faham, lebih banyak benda kita boleh reti. Tapi kadang-kadang kemajuan memanjakan sebahagian orang. Kemajuan kadang-kadang menyebabkan pembelajaran yang patutnya makin banyak jadi makin kurang kesan dia. Ini benda saya nak sebut sikit. Bila mana berlakunya pembelajaran online learning ni, kita pun tahu, bukan kata pembelajaran je waktu Covid tu, meeting jabatan kerajaan pun semua buat online. Dan sudah pasti ianya akan ada sisi negatif dia, iaitu orang tak fokus sangat. Sebab duduk di rumah ni banyak benda yang boleh lari kita daripada fokus tu. Sebab tu ada orang dia memperjuangkan pembelajaran tradisional ni, kena datang, kena fizikal, kena tengok depan-depan, kena panggil, bergerak, datang kemari. Jadi ada pro dan kontra dia lah. Okay. Cuma satu situasi yang membimbangkan. Situasi yang membimbangkan. Bila mana belajar online learning ni, dia kena guna gadget. Dia kena guna telefon, dia kena guna laptop, dia kena guna tablet, dia kena guna apa-apa sajalah. Alat-alat moden untuk menjadikan pembelajaran tu berlaku. Dan kita ambil satu je. Telefon ni, smartphone ni, dia bukan hanya ada pembelajaran saja. Dia juga ada benda yang boleh memesongkan kita daripada belajar. Antara benda yang saya tengok, siang tadi pun saya tengok, ada satu orang cikgu sekolah. Cikgu sekolah dia buat satu video TikTok. Sebab sekarang ni saya kata medium ni semua orang macam kena involve, kena terlibat. Walaupun dulu dia macam benda yang orang rasa macam tak perlu, tapi sekarang dia macam benda yang mustahak dah pun. Involve dalam media sosial yang bermacam-macam jenis ni. Facebook dah makin lemau dah. Orang semua beralih kepada TikTok. Ada seorang cikgu ni, cikgu sekolah rendah. Dia buat perkongsian. Dia buat ujian kepada pelajar-pelajar dia. Saya tak tahu dia mengajar darjah berapa. Cuma budak-budak dia jawab soalan tu, kesan daripada media sosial yang duk tengok hari-hari. Contoh soalan sains ke, matematik ke. Kenapa sekian-sekian ni boleh? Contohlah. Kenapa dia ni, kenapa matahari, cahaya matahari boleh menyebabkan tumbuhan itu menghasilkan makanan? Ada budak jawab sebab boleh. Walaupun bunyinya kelakar, tapi itulah bahana media sosial yang terbuka sekarang. Saya dah sebut minggu lepas ataupun beberapa kali di sini, kadang-kadang content creator ni dia buat benda-benda macam tu, dia telah menjadikan satu gelombang baru, iaitu ada generasi yang baru keluar ni, dia tak boleh cakap benda tu serius. Dia jadi nak main-main. Pertama mungkin kerana mak ayah sendiri yang memang selalu tengok benda tu. Tapi ada juga dalam video tu dia kata mak ayah pun pening. Dia tak ajar, tapi anak dia, dia tanya, adik pergi sekolah tadi belajar apa? Anak dia boleh kata dekat dia, kamu nanya. Itu kesan. Memang bunyinya kelakar, tapi itulah realitinya. Ada tempat nak bergurau pun biar kena tempat lah. Dia jadi tak serius. Sebab tu saya sebut content creator. Sebab tu orang panggil content creator, influencer. Terutamanya perkataan influencer tu. Influencer ni bahasa Melayu ialah pempengaruh. Dulu kita selalu bimbang, pengaruh rakan sebaya, pengaruh itu, pengaruh ini. Tapi sekarang benda yang kita tak dapat elak, dia punya gelombang dia. Kalau anak tu tak keluar, tak main petang-petang, dia mengadap gadget, itulah pempengaruh harian dia. Sebab tu hari ni kita lega kalau boleh tengok budak-budak still lagi nak main baling-baling batu kat luar. Maknanya dia tak fokus pada gadget sangat. Tapi kalau dia tak nak keluar rumah, itu kadang-kadang kena risau juga. Takut-takut dia dah create satu pembelajaran yang tidak sihat. Sebab tu content creator dia buat je, dia pun seronok tengok, oh ramai orang follow, oh ramai orang retweet, oh ramai orang itu, ramai orang ini. Tapi dia adalah pempengaruh.
Tuan-tuan boleh bayang, ni generasi Z ke Y nak patah balik ke A, saya tak tahulah generasi apa dah kita panggil sekarang. Cuma nak katanya dia membimbangkan. Maknanya cikgu tu buat video, dia ada rasa risau terhadap pembelajaran zaman moden ni. Tanya soalan tak serius. Saya dah pernah sebut sebelum ni, bila mana masuk grup cari rumah sewa ke, grup kereta ke, motor ke, nak cari spare part ke, orang accident ke, dia jawab dalam keadaan yang tak serius. Macam saya sebut sebelum ni lah, kawan tu accident, kereta dia remuk habis. Ada orang boleh komen, yang ni sapu minyak gamak okey dah kot. Tak serius tuan-tuan, tak serius. Bunyinya kelakar tapi dia macam realiti sekarang. Realiti orang sekarang. Zaman Nabi, zaman para sahabat ni, Nabi jaga flow ni. Ada tempat Nabi bergurau, tapi bergurau ni kalau lebih dia jadi macam tu lah. Tak serius. Akhirnya nak bincang benda-benda yang payah, benda-benda yang berskala tinggi, dia tak akan boleh pergi. Sebab apa? Sebab dia selesa dengan santai ni. Dia selesa dengan kaedah seperti ni. Okay. Jadi penulis nak beritahu, sepatutnya semakin moden zaman, satu orang dia boleh pilih, dia nak pilih cenderung ke mana. Tapi dalam keadaan zaman yang moden, membantutkan potensi orang. Itu kita panggil fitnah dan kacau bilau yang berlaku. Tak tahu nak buat macam mana, cuma saya nak sebutnya ialah benda ni kita kena sama fikir. Gadget ni nak haram terus pun tak boleh, nak biar macam tu pun tak boleh juga. Cuma nak katanya, diri sendirilah yang harus ada disiplin dan garis panduan waktu berinteraksi. Sebab kalau tuan-tuan tengok, gadget-gadget ni ataupun perisian-perisian ni, banyak juga yang ada manfaat pun. Tuan-tuan boleh tengok dalam Google Play, ada perisian-perisian yang dalam bahasa Melayu pun, yang dah susun kutub sitah setempat, kutub tis'ah setempat, Hisnul Muslim duduk dalam apps, Quran duduk dalam apps, pelbagai tafsir boleh download. Kalau yang Arab lagi banyak, yang Arab ni lagi banyak. Cuma saya nak katanya, benda ni tidak diangkat sangat. Mushaf tadabbur pun ada dalam Google Play ke, Apple Store ke, semua ada. Tapi yang ni orang kurang angkat sangat. Kerana apa? Kerana tiada minat untuk involve, ataupun bahkan mungkin dia tak pergi kat arah tu. Otak dia ni tak cari benda-benda seperti tu. Itu kita kata fitnah yang berlaku. Okay. Dalam hadis sebelum ni, muka surat 55, Nabi Muhammad SAW telah mengajar Abu Hurairah untuk berterusan menimba ilmu sekalipun dengan syaitan. Hadis bab kita ni, kita boleh tengok secara gambaran kasarnya bagaimana Abu Hurairah dia jaga harta zakat. Tiba-tiba ada manusia, sesuatu yang menyerupai manusia, curi harta zakat tu untuk makan. Bila mana dia tangkap, sampai 3 kali kena tangkap. Hari yang ketiga tu, 3 kali. Nanti kita akan tengok muka surat 56 dan seterusnya. Hari yang ketiga tu, syaitan yang menyerupai manusia tu kata, aku nak beritahu pada kamu satu benda. Kalau kamu buat benda ni, sebelum kamu tidur, kamu baca ayat kursi ni, kamu tidak akan diganggu syaitan sampai subuh. Kemudian dia belah. Esok Abu Hurairah clarify dengan Nabi. Nabi kata apa yang dia sebut tu betul, tapi dia tu penipu. Poinnya ialah ghirah, lobo kepada nak dapatkan benda-benda bermanfaat. Al-hirs, Arab panggil keinginan yang tinggi, lobo yang sangat luar biasa untuk dapatkan benda-benda bagus. Sebab tu dalam hidup kita ni, kita jangan terlalu tertutup, rigid sangat. Orang ni tak boleh ambil ilmu, dia ni akidah tak berapa jelas. Ini kadang-kadang benda yang membantukan sebahagian orang. Orang ni kita tak boleh ambil sebab dia berinteraksi dengan kelompok ni, dia lunak dengan orang ni. Yang dia lunak dengan orang tu, yang salah kita tak ambil lah yang salah tu. Yang betul tu betul. Ini sikap yang kena ada untuk mendepani suasana sekarang, terutamanya suasana negara kita. Sebab tu kadang-kadang sikap terlalu rigid, blok orang terus kerana dia terlibat dengan benda ni, ataupun dia ni lunak dengan orang ni. Ini kadang-kadang satu benda yang menutup. Bahkan saya boleh kata, para ulama' pun sebut, ini bahagian daripada syahwat yang kita tak perasan. Sebab orang kita nampak syahwat ni ialah jenis, jadi nak mengorak perempuan, nak kacau orang perempuan, ataupun nak kacau apa-apalah, benda geli-geli lah. Tapi antara bentuk syahwat juga ialah keegoan yang tebal. Hanya kerana 1-2 benda.
perbezaan politik, menafikan kebenaran pada perkataannya. Yang tak setuju pada politik tu tak setuju sudah, tak setuju situ. Tapi bila mana dia sebut something yang bernas, betul, kita ambil. Tuan-tuan boleh bayang apa yang Nabi bagi ni. Malam ni kita dengar hadis ni, kita tengok macam mana Nabi kata syaitan dia tu penipu, tapi apa yang dia sebut betul. Boleh je Nabi nak kata, tak payah dengar lagi syaitan tu, dengar aku dulu. Dia boleh kata macam tu. Tapi Nabi ingin mengajar satu nilai. Dan sedar dalam hidup kita ni, nak mencari kesempurnaan sampai sudah tak jumpa pun. Sebab tu ada orang dia stop nak dengar kuliah orang ni, ataupun dia minat dengar orang ni, hanya kerana 2-3 benda yang kadang-kadang menjengkelkan alasannya. Lepas tu stop habis, tak nak dengar langsung. Sebab tu manusia dia nak bersikap adil ni dia payah. Saya kata umum lah, bukan kata tuan-tuan saja, hatta saya sendiri pun kita mengalami fasa tu. Fasa usia muda ni kita ada rasa semangat lain macam. Semalam saya dapat satu hantaran ni, saya cerita sikit. Saya dapat satu hantaran. Ada orang satu akaun Facebook ni, dia namakan diri dia Ustaz Kopiah. Tuan-tuan mungkin tahu, yang muda-muda tahulah. Yang berumur tak payah pedulilah. Yang penting kita pakai kopiah. Okay. Saya tak tahu dia siapa, tapi dia buat hantaran. Tapi dia dah padam. Cuma saya nak sebut, saya nak ambil something manfaat sikit pada suasana zaman sekarang. Dia ada letak satu video saya. Video tu saya sebut tentang satu orang tokoh di Jordan sekarang. Nama dia Dr. Said Faudah. Dia ni memang satu orang yang pekat dengan Asy'ariyah dia. Sangat pekat dengan Asy'ariyah dia. Memang dia ada menghentam golongan-golongan yang pro kepada Salafiyah, pro kepada Hanabilah. Tapi dalam isu fiqh, dalam isu berpegang pada satu mazhab, dia agak kendur. Dia macam, okey, orang nak talfiq mazhab ni dia okey. Saya kuliahkan benda tu, saya sebut benda tu dalam kuliah di masjid tempat saya bertugas di imam dulu, di Masjid Oran ni, waktu kuliah kitab Fiqhul Akbar oleh Imam Abu Hanifah. Saya nak sebut ialah suasana yang kita kena sedar di Malaysia ni. Kita akan tengok kumpulan manusia ni berbagai-bagai. Ada yang nak pegang kaedah ni dalam akidah, ada yang nak pegang kaedah ni dalam akidah. Satu benda je kita kena sedar. Kita tak boleh paksa orang yang pegang ni dia nak pegang benda yang lawan. Takkan boleh paksa. Dengarlah kata saya ni, sampai sudah kita tak boleh paksa orang. Kita boleh sebut yang betul yang ni, yang kurang tepat yang ni. Tapi kalau orang tak nak ikut, itu bukan satu sebab kita tak nak buat apa-apa muamalat dah dengan dia. Ini zalim sesama manusia. Kita tak setuju dengan dia, cukup kita tak setuju dengan dia, tapi dia Muslim. Tuan-tuan boleh bayang, waktu Nabi kata sataftariqu ummati, umat ini, umat aku berpecah. Nabi tak kata yang berpecah ni bukan umat aku. Nabi kata sataftariqu ummati, berpecahnya umatku kepada 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka kecuali satu. Tapi Nabi masih lagi memasukkan mereka ni umat Nabi. Nabi tak kata yang semua ke neraka ni, end of conclusion, bukan umat aku. Tak boleh. Sebab tu manusia, orang, setengah-setengah orang, dia beragama, tapi agama tu tak mampu membuang sikap bongkak dia, sombong dia yang tebal. Tuan-tuan kena faham dan kena sedar, kalau beragama dengan cara ni, itu bukan apa yang dibawa oleh Nabi. Agama ni sifat dia menenangkan, kurang mencari jurang permusuhan dengan orang. Berselisih memang akan wujud, sampai bila-bila pun kita akan berselisih. Dan kita tak boleh paksa orang yang tak setuju cara kita pegang untuk pegang cara kita. Dan umur dia masih panjang, boleh jadi di akhir usia dia berubah pandangan dia ke lain. Itu ihsan yang kita kena ada sebagai manusia. Sebab itu ialah orang yang mengucap syahadah, dia tak nak kata Allah Ta'ala di langit, itu hal dia. Tapi kita dah sebut, saya rasalah hantaran ni dia buat. Saya asal tak nak sebut, tapi ada orang minta sebut sikit Ustaz, sebab perangai dia tu lain macam sikit. Saya nak sebut, tak puas hati dengan debat, saya bukan penganjurnya.
Saya tak sebut daripada awal pun isu debat. Saya tak sentuh. Bukan makna kata saya setuju dengan pihak ni, saya setuju dengan pihak ni. Cuma saya tak suka. Saya tak suka kita menjadi orang yang duduk dalam pihak yang menajak. Tuan-tuan tengok Umar bin Abdul Aziz, zaman dia jadi pemerintah, zaman dia jadi Amirul Mukminin, dia deal elok dengan Mu'tazilah, dia deal elok dengan kelompok sesat. Zaman Umar bin Abdul Aziz lah, kelompok sesat ada. Tapi dia punya pergaduhan tu tak terlalu marak sangat. Mungkin keberkatan yang ada pada dirinya. Jadi kita sebagai Muslim, sekarang ni kita bukan bergaduh dengan orang kafir. Kita bergaduh sesama Muslim. Kita tahu kawan tu mungkin dia terlajak. Bahkan saya sendiri, saya tak kata pun semua kuliah saya ni fact and figure semua. Kadang-kadang ada sabukul lisan. Dan saya sendiri akui, waktu awal-awal kita mula-mula kuliah, waktu umur kita masih lagi dalam 20-an apa semua ni, memang kita semangat lebih. Memang kita ada satu sikap yang ni tak payah duduk dengan dia orang. Tapi sedarlah realiti manusia. Kalau kita buat macam tu, akhirnya kita akan tengok semua orang bermasalah dengan kita. Semua orang bermasalah dengan kita. Ini bukan hidup seorang yang tenang dengan agama dia. Ini hidup satu orang yang santai. Tapi mungkin dia berada pada fasa baru masuk. Sebab saya pun biasa duduk dalam fasa tu. Fasa baru masuk ni dia macam, ni tak betul. Ni semua kelompok-kelompok ni lunak dengan kelompok ni. Kita tak boleh duduk dengan kelompok yang lunak ni. Cuma saya nak sebut ialah kepada pemilik akaun ataupun beberapa orang yang duduk di belakang akaun tu, saya tak tahu. Sebab sekarang ni zaman fake akaun banyak. Jadi kita tak tahu atas satu akaun tu berapa admin yang duduk di belakang. Kalau dia seorang pelajar, belajarlah. Sebab nanti hari-hari akan datang kita akan tengok dunia berubah, realiti manusia berubah. Saya sedar bahawasanya kita cerita nama Said Fudah tu, bukan semua orang kampung kenal pun Said Fudah tu siapa. Saya bukan nak angkat dia tinggi-tinggi sangat. Cuma saya nak katanya suasana di negara Arab. Dalam negara Arab ni, di Jordan lah saya ambil contoh. Di Jordan ni, suasana bila orang bergaduh dalam isu agama, dia tak begitu open sangat. Di media sosial dia orang tak berapa hangat sangat. Dalam pada tu pun, remaja di Jordan mencatatkan dia orang tak suka dan rasa tak seronok dengan agama Islam ni. Itu realiti yang berlaku. Sebab kita kena sedar, hidup zaman sekarang ni, pemuda zaman sekarang ni, bukan suka sangat tengok benda-benda yang terlalu panas macam ni. Cuma harmoni kan. Perbezaan pendapat ialah benda yang memang akan berlaku di mana-mana tempat. Cuma hanya tak setuju dengan orang ni, kita nak keluar. Nabi tak keluarkan yang masuk neraka tu sebagai umat. Takkan saya nak ambil satu lesen untuk keluarkan orang daripada ahlu sunnah ataupun nak keluarkan dia daripada garisan ahlu sunnah. Tak ada. Kita tak ada kad tu. Kita bukan ada satu kuasa, yang ni je ahli sunnah, yang ni bukan ahli sunnah. Tak boleh. Selama mana dia syahadah. Kita baca kitab-kitab ulama' yang terdahulu. Syarhus Sunnah Al-Muzani, Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Takfir ahlu kiblah ni tak boleh. Ahlu kiblah ni siapa? Selama mana dia menghadap kepada kiblat Kaabah. Walaupun dia mungkin pelaku bid'ah yang pekat. Bid'ah ideologi ke, bid'ah amalan ke. Tapi dia menghadap, nak kafirkan tak boleh. Ni saya tengok hantaran orang yang kata tu, syaitankan orang. Dahsyat. Maknanya tak tahulah apa yang ada dalam diri dia. Tapi tuan-tuan boleh bayang, Nabi waktu Abu Hurairah cuba nak clarify something, Nabi kata dia tu syaitan, tapi apa yang dia sebut tu betul. Dalam erti kata lain, hidup atas dunia ni, kalau kita dapat manfaat pada mana-mana orang, kita tak tengok latar dia siapa. Tapi kalau benda tu dia sebut betul, selari dengan Al-Quran dan Sunnah, kita boleh ikut. Tapi kalau dia sebut tak betul, walaupun yang menyebut itu ialah lidah yang sebut, kita nak kembali pada Quran Sunnah. Kalau dia sebut tak betul, kita tak ambil perkataan dia. Itu ialah kedudukan seorang Muslim yang sebenar. Okey. Kita tengok apa lagi yang dia sebut. Okay. Dia sebut situ, Abu Hurairah melaporkan. Ini dia bawa riwayat terperinci. Muka surat 55-57 tu riwayat secara terperinci. Saya rasa saya tak nak baca habis. Saya nak ringkaskanlah. 55, 56, 57, 58 tu, itu semua riwayat daripada hadis tu keseluruhan. Sampailah 59. Sampai 60 pun. Hadis tu memang panjang. Cuma saya cerita secara ringkas je. Tuan-tuan boleh balik baca terjemahan tu sendiri. Okay. Dia cerita dia ialah Nabi suruh Abu Hurairah jaga harta zakat.
harta, ambil zakat pada orang, harta letak di satu store. Abu Hurairah jaga pada waktu malam, tiba-tiba dengar ada orang selongkar. Dia ada beberapa riwayat lagi, dan ada sahabat yang lain pun mengalami benda yang sama. Bila mana Abu Hurairah tengok satu orang lelaki, dia lelaki, tapi dia tu syaitan yang menyerupai manusia. Dia ambil makanan. Abu Hurairah pun tangkap dia. Dia pun kata, lepaskanlah aku, anak bini aku tak cukup makan kat rumah. Abu Hurairah kesian. Dia pun lepaskan. Esok beritahu Nabi. Nabi kata malam esok dia akan datang lagi. Riwayat satu orang lagi, saya tak ingat siapa sahabat yang riwayat. Kalau tak salah Jabir. Jabir kata dia tengok yang selongkar tu ialah saiz dia ialah budak yang baru balik, umur 8 ke 10 tahun. 8-10 tahun. Cuma dia punya body orang, dia punya tangan ialah tangan menyerupai anjing. Itu riwayat pada Jabir. Maknanya jin yang menyerupai manusia. Okay. Ada orang tanya dalam live, kenapa syaitan tu perlu curi untuk makan? Sebab kita kena tahu syaitan ni memang ada makanan juga. Ada satu kisah dinisbahkan kepada A'mash. A'mash ni tokoh hadis yang hebat. Pernah datang dalam kuliah dia, dalam pengajian dia ni, jin. Ini yang duduk. Bukan syaitan tapi jin. Okay. Bila mana A'mash hulurkan beras letak dalam satu bekas nasi, dia hilang, nasi itu hilang. Dia makan nasi itu. Lalu A'mash tanya, kamu makan apa? Dia pun jawab, al-aruz. Aruz ni apa dia? Bukan kereta Pro 2 tu. Aruz ni ialah beras dalam bahasa Arab. Aruz maksud dia nasi lah. Lepas tu A'mash tanya, siapakah kelompok paling teruk dalam kelompok kamu, dalam jin ni? Dia pun sebut Az-Zanadiqah. Az-Zanadiqah ni ialah zindik yang dia merujuk kepada kelompok Syiah yang ada dalam jin. Jin pun ada ideologi dia orang. Dia ada Syiah dia ada Khawarij dia ada liberal dia. Mungkin sistem Islam pun ada dalam Syiah, dalam jin tu. Okey. Maknanya dia imprint apa yang berlaku dalam zaman kita. Okey. Sebab tu Nabi kata, bila mana kita nak beristinja, jangan guna najis haiwan yang kering sebagai istinja. Ni hadis riwayat Muslim. Sebab apa? Najis haiwan yang kering ialah makanan kepada haiwan di alam jin. Dalam alam jin tu ada haiwannya juga. Haiwan di alam jin tu dia makan najis binatang di alam ini. Maknanya dia orang pun mungkin ada lembu, cuma kita tak nampak lembu dia macam mana. Mungkin juga ada kuda dia orang. Inilah hadis yang disebutkan. Tapi kita tak perlu ambil tahulah. Apatah lagi nak ambil tahu dia ni percaya dak Allah Taala di langit ke, dia ni takwil juga. Lagi tak perlu ambil tahu. Sebab bukan kepentingan. Kau nak trace yang ni penat, akhirnya duk bergaduh yang tu sampai ke kubur. Okay. Cuma nak katanya kesibukan. Manusia dia sibuk. Poinnya ialah Nabi nak suruh yang jaga harta zakat ni, iaitu Abu Hurairah, belajar something pada dia. Apa yang dia sebut, malam kedua dia datang, Abu Hurairah pegang tangkap, dia pun merayu-merajuk, merayu dan pujuk kepada Abu Hurairah ni supaya lepaskan dia, sebab dia ada anak bini dia apa semua. Memang jin ni dia ada anak bini dia. Dia kena tanggung, dia orang pun kena kerja. Dia orang pun ada persaingan. Dia orang pun ada isu, boleh kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, ada isu. Macam kita juga lah. Cuma dia tak ada newsfeed kita, dia tak ada lah. Cuma itu kehidupan dia. Okay. Jadi Abu Hurairah pun kesian, dia pun hati lembut, dia lepas. Nabi kata esok dia akan datang. Jadi Abu Hurairah kata, malam yang ketiga ni aku tak akan lepas dia. Waktu Abu Hurairah cekak dia tu, dia pun kata, aku ajar kepada kamu satu benda ni kalau kamu buat, kamu akan dapat manfaat. Iaitu baca ayat kursi sebelum tidur, kamu tak akan diganggu syaitan. Abu Hurairah pun lepas. Esok pergi clarify dengan Nabi. Nabi kata, apa yang dia sebut tu betul, tapi dia tu penipu. Apa yang dia sebut tu betul, tapi dia tu penipu. Macam mana Imam Ahmad bin Hanbal masuk dalam jail, waktu dia nak kena hukuman pukul oleh pemerintah atas sebab Quran tu makhluk ataupun tidak, fitnah Quran makhluk atau tidak. Dia masuk dalam jail tu ada satu orang penjenayah yang pernah kena sebab pun. Dia pun kata pada Imam Ahmad, dia kata, orang kena pukul, kena sebab belakang ni, sebatan pertama je sakit. Sebatan yang kedua dia dah perlahan sikit. Kita beri laluan azan dulu. Okey. Kita sambung sikit lagi beberapa benda yang penting saya nak kena clarify kat ni. Okey. Tadi kita sebut macam mana perlu belajar. Macam Imam Ahmad dia belajar daripada penjenayah tu. Something saya nak cerita sikit lah.
Waktu penjenayah tu tanya Imam Ahmad, masuk penjara ni sebab apa? Imam Ahmad kata sebab pertahan Quran bukan makhluk. Pemerintah kata Quran makhluk. Sebab dia tengok Imam Ahmad macam takut. Malam sebelum kena tu, sebelum kena hukuman esok tu macam takut. Dia pun kata kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar something daripada penjenayah ni. Apa dia kata? Aku yang mempertahankan kerja-kerja jahat yang aku buat. Waktu aku buat tu, aku buat sungguh. Dan aku kena hukuman. Dan aku sanggup tahan hukuman tu. Kamu yang buat kerja betul, kerja benar, kamu pertahankan agama ni, takkanlah kamu nak takut hanya beberapa sebatan daripada hukuman dunia ni. Kamu telah selamatkan orang daripada benda yang salah. Penjenayah kata tu. Maknanya Imam Ahmad tak bersoal. Kamu beriman Tuhan atas langit ke? Kat mana? Sebelum nak nasihat-nasihat. Tak. Kamu ni ahli sunnah ke tak? Tak. Benda tu tak. Belajar something daripada orang. Kekuatan diri. Sebab tu hadis kedua sebelum ni kita tengok macam mana penulis dia kata al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah. Ni hadis kita yang ketiga ni ialah belajar daripada syaitan pada benda yang betul. Pada benda yang betul. Benda yang salah tak perlu. Sebab itulah mukmin yang kuat, kalau tengok sikit saya nak sebut. Sebab dulu saya janji nak buat kesimpulan untuk hadis yang kedua. Kita tengok sikit muka surat 49, ada 6 perkara tu. Beriman kepada Allah, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, berusaha dan memberi komitmen, memohon pertolongan Allah, beriman dengan ketentuannya. 5 perkara tu. Okey. Kelima-lima ni ialah kesimpulan bagi hadis yang kedua. Dia nak kait dengan hadis yang ketiga macam mana? Sebab penulis buku ni memang dia akan buat hubung kait. Hadis pertama ada hubung kait, hadis kedua ada hubung kait dengan hadis ketiga. Okey. Hadis kedua, Allah Taala, Nabi suruh, Nabi kata Allah Taala ni suka mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat, kekuatan yang perlu ada pada seorang mukmin juga ialah mencari ilmu sehingga dia mantap ilmunya. Sebab tu Abu Hurairah tadi dia boleh tepis siap-siap syubuhat, kesamaran daripada syaitan. Dia tak terima lagi. Dia tanya pula Nabi esoknya. Dia sebut kalau nak tidur kena baca ayat kursi. Dia pergi tanya Nabi. Dia tak terima betul-betul. Dia bukan macam badang dapat muntah terus makan. Kan jumpa hantu tu kata makan muntah aku dia kuat, tapi kalau betul lah kuat. Kalau muntah tu bawa penyakit jahanam badang itu. Okay, tapi nak kata kita tak boleh pakai kaedah tu. Kaedah yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah ni ialah clarify. Jadi mukmin, sebab tu saya teringat Maulana apa di Terengganu, saya tak ingat. Dia selalu duk buat daurah tafsir ni. Lama saya tak buka tafsir dia, saya tak ingat nama dia. Okey. Di Besut ni, di Terengganu ni, tiap-tiap bulan Syaban sampai bulan Ramadan, dia akan ada daurah. Daurah yang dibuat oleh satu orang Maulana ni, pengajian pada Pakistan lah. Okey, daurah tafsir Quran tu. Okey. Saya pernah pergi daurah tu beberapa tahun sebelum datang pergi. Ada orang tanya soalan. Okey. Soalan dia kata macam mana nak mendepani ustaz-ustaz yang mengelirukan orang ni. Ahli-ahli agama yang kalau bercakap je benda yang dia cakap tak betul, tapi dia orang yang hebat dalam oration, orasi dia tu kemas, dia bercakap sedap, jadi meyakinkan orang. Jadi kadang-kadang kita terkeliru. Jawapan Maulana tu mudah je. Dia kata kamu kena belajar sampai jadi ustaz juga. Tak boleh belajar lebih-lebih kurang, belajar macam darjah 1 tak padan. Nak mendepani hidup. Tuan-tuan, ilmu yang dipelajari oleh darjah 1 tak cukup untuk menghadapi Dajjal pada akhir zaman, tak cukup. Sebab tu hak untuk memahami ilmu agama bukan hanya pada orang yang mendaftarkan diri pada fakulti pengajian Islam, fakulti Al-Quran, Sunnah, Usuluddin, Hadis. Hak memahami Islam dengan baik sehingga mantap Islamnya semua yang mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuma kadar setiap orang yang akan dapat tu dia berbeza-beza. Jadi nak ambil ilmu agama, kita boleh ambil daripada semua orang dengan syarat kita ada penambahbaikan ilmu yang kita buat sehingga kita ada garis panduan, kita ada sekatan dan sempadan. Orang ni, ustaz ni something. Sebab tu sekarang kalau ada orang persoal, ustaz ni belajar mana, soalan tu memang valid pun. Kita kena tahu. Sebab hatta orang tu kalau dia dah ada degree pun belum tentu lagi jaminan dia tu faham apa yang dia sebut ataupun belajar betul.
Sebab kita kena tahu ada orang dia tak belajar mana pun, tapi dia ulas isu semasa tu kemas sangat. Dia waktu belajar tu tak belajar mana pun, main buat apa-apa, tapi balik tu jadi nampak kemas. Sebab mungkin kerana kelebihan dia ada banyak gambar dengan tokoh ni, ataupun dia hebat dalam cakap meyakinkan, tapi dia sendiri tidak tuntas dalam pemahaman tu. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Semua kita ni, saya sendiri, tuan-tuan, puan-puan apa semua ni, kalau kita tengok, kena belajar bagi kemas semua, supaya kita mendapat sempadan ilmu yang baik. Sebab ilmu ni dia akan guide kita. Okay. Sebab tu muka surat 60 kita habis dulu lah malam ni. Ada 2 poin yang dia letak situ. Pertama, dia kata hadis ini mengandungi faedah tentang belajar daripada pengalaman syaitan berdasarkan apa yang mereka pernah alami akibat daripada ayat kursi. Meski syaitan ialah seorang pendusta, namun dia berkata benar tentang apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Okay. Pertama, saya nak pergi pada poin dia tu. Kita perlu menyemak kebenaran maklumat yang sampai pada kita dalam situasi ini merujuk kepada kejadian dalam hadis. Mengenal pasti kebenaran dapat disempurnakan melalui wahyu berdasarkan kenyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni saya kira panduan daripada penulis. Tuan-tuan dengar apa pun, jadikanlah diri kita ni rasa nak semak balik, rasa nak cek balik. Buatlah carian di mana-mana dengan perkembangan zaman ni, kita semak balik. Dengar ustaz ni kata, okey, dia kata ada hukum macam ni. Kita boleh Google sekarang. Sebenarnya guna Google bukanlah benda yang salah pun. Cuma ada kadang-kadang suara sumbang ni, geng-geng ni ambil pada Google. Memanglah dalam Google tu ada yang mengarut, tapi dalam masa sama dia ada yang betul. Kita kena manfaatkan semua benda ni. Sebab kalau kita kata, alah, geng-geng yang guna Google ni pun, dia kata tak betul. Yang pakai kitab, kalau ingat dalam kitab semua betul lah. Dalam kitab pun terdedah dengan salah. Dalam Google pun terdedah dengan salah. Dalam kitab pun terdedah dengan salah. Ada kitab salah cetak, ada kitab yang tersalah cetak. Benda ni berlaku pada zaman belum ada komputer lagi. Sebab tu orang belajar hadis dia akan tahu dalam periwayatan hadis ni berlaku juga tashif, iaitu tersilap nukilan waktu catat tu. Huruf yang titik 3 bagi titik 2 kadang-kadang, ataupun tak ada titik, menyebabkan perkataan bertukar. Ini ialah kelemahan, tapi mencari kebenaran itu kita buat. Okay. Poin yang kedua, tidak ada halangan untuk menerima kebenaran daripada sumber yang tidak dinyatakan oleh syarak dalam urusan moral atau keagamaan, sekiranya hal itu adalah perkara benar seperti yang disebutkan. Dalam bab-bab berkaitan dengan common sense, moral, apa semua, tiada halangan untuk kita ambil daripada mana-mana orang, agama apa pun. Muka surat 61 dia kata, ramai dalam kalangan sarjana pada era kita hari ini daripada pelbagai negara, terdiri daripada orang bukan Islam atau tidak percaya akan agama. Orang belajar hadis akan tahu Mu'jam Mufahras lil Alfadhil Hadis yang tulis ni orientalis barat. Kita pakai sampai sekarang. Lagi jauh nak bersoal dia tu ahli sunnah atau tidak. Dia kafir. Yang tulis Mu'jam Mufahras lil Alfadhil Hadis ni kafir. Tapi dia satu orang yang himpun hadis Nabi dengan betul. Tuan-tuan tanya orang belajar hadis mana-mana pun, kalau tuan-tuan tak percaya apa saya sebut, Mu'jam Mufahras lil Alfadhil Hadis ni seorang orientalis barat non-muslim, Salafi kat Syairah, semua pakai buku ni. Hakikatnya tak, saya nak kata apa, saya bukan nak marah orang, cuma saya nak katanya ialah sedarlah, mengambil ilmu itu tiada sempadan, tapi menapis ilmu tu kerja kita. Ambil, tapi tapis tu kerja kita. Oleh itu, kefasikan dan kekufuran mereka bukanlah penghalang untuk mereka bawakan fakta-fakta, idea-idea serta pengantar ilmu tentang realiti alam, kemasyarakatan atau diri. Bila mana orang tu dia sebut benda tu berenah, kita berilah kredit pada dia. Tapi bukanlah bermakna semua benda kita setuju dengan dia, termasuk benda betul mengarut. Dia kata korang tu mujassimah pun kita setuju. Tak pun. Siapa-siapa, kalau satu orang dia non-Muslim, dia memperjuangkan hak orang baik, kita beri kredit, kita pujilah dia. Ini hakikat yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Jadi penutup bagi hadis yang ketiga tu, muka surat 62 yang tiada nombor, dia tak ada buat nombor pun. La fakun syurufan bil ma'rifah. Yang ni tuan-tuan kena pegang. Cintailah ilmu walau daripada mana ilmu tu keluar. Maknanya daripada orang bukan Islam ke, orang Islam yang tak berapa elok ke perangai dia, orang Islam yang akidah tak berapa jelas ke, yang namanya ilmu kita ambil. Tapi akidah kita tak jual beli, jati diri kita tetap. Okay.
InsyaAllah minggu depan kita akan masuk hadis yang keempat. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.